Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dekat sini cikgu nak kongsikan bagaimana nak belajar tentang akaun kelab dalam persatuan. Okey. Kelab dalam persatuan ni pelajar sebelum ni pelajar dah jumpa dekat modul 2. Rekod tak lengkap analisis. Mirip sama seperti kelab dan persatuan. Cuma ada perbezaan beberapa istilah dan juga cara saja. Kalau jadi pelajar sebelum ni, kalau pelajar memang dah pandai rekod tangkap analisis, pelajar akan pandai kelab dan persatuan. Jika pelajar masih lagi tak bermahir, bila pelajar belajar tak mahir untuk rekod tangkap analisis, bila pelajar belajar akaun kelab dan persatuan ni yang cikgu terang hari ni, pelajar akan baik pulih membuat jadi penambahbaikan kepada mata pelajaran pada topik rekod tangkap analisis tadi. Okey, jadi cikgu mulakan Okey, modul 6 ni akaun kelab dan persatuan adalah soalan LCCI soalan LCCI. Soalannya panjang. Beberapa step yang perlu pelajar ikutkan. Jadi cikgu akan buat video untuk step by step. Okey, kelab dan persatuan, kalau jadi pelajar tengok gambar pun pelajar dah tahu dah. Kalau di sekolah, kelab dan persatuan ni dianggap sebagai aktiviti co-curriculum. Okey, kita tengok apa itu akaun kelab. Kelab adalah organisasi bukan perniagaan yang didaftarkan dengan pendaftar pertubuhan. Dia adalah seperti NGO. Dia bukan perniagaan. Kalau perniagaan kita daftarkan dengan SSM. Jadi yang ini daftarkan dengan pendaftar pertubuhan. Okey, apa tujuan dia? Tujuan kelab adalah bukan keuntungan, tapi tujuan utamanya adalah untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ahli. Lepas tu pelajar, ini adalah salah satu-satunya topik yang bukan perniagaan. Jadi beberapa istilah yang bertukar. Jadi pelajar kena alert dekat situ. Okey, habis ni contoh-contoh. Ni NGO dia sekolah. Jadi pelajar bila nak join dengan pertubuhan selepas umur 18 tahun. Inilah pertubuhan dia. Antara contoh dia banyak lagi. Banyak macam-macam NGO di luar. Jadi pelajar boleh Google sendiri. Okey, ini yang paling penting iaitu istilah-istilah. Okey, istilah-istilah dia kalau kebanyakan soalan dalam akaun kelab dia akan gunakan istilah akaun penerimaan dan pembayaran. Kalau dulu dalam akaun kelab dia akan gunakan istilah dalam rekod tangkap analisis mereka akan gunakan akaun bank dan buku tunai. Sekarang mereka akan gunakan akaun penerimaan dan pembayaran. Banyak. Tapi ada juga akaun soalan yang gunakan akaun bank juga ada, tapi kebanyakan menggunakan istilah penerimaan dan pembayaran untuk kelab. Okey, jadi konsep dia sama. Konsep dia debit mesti wang masuk, kredit ialah wang keluar. Itu je bahasa yang paling senang. Para pelajar ataupun para pelajar kalau dia bentuk nyata, kalau bentuk nyatanya dia mesti buat apa? Penerimaan akan tolak dengan apa? Tolak dengan pembayaran. Sama je pelajar, sama je. Akan sama je. Okey, jadi berikutnya yang kedua ialah akaun untung rugi. Okey, sebelum ni kita belajar penyata kewangan adalah perdagangan, untung rugi, PKK. Tapi untuk kelab, perdagangan masih lagi dipanggil perdagangan. Akaun untung rugi dikenali sebagai akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, konsep dia sama. Debit adalah belanja, kredit adalah hasil. Okey, manakala kalau bentuk nyata pula dia mesti bermula dengan hasil, akan tolak dengan belanja. Macam tu. Okey, itu antaranya. Istilah yang ketiga ialah bila dah dapatkan biasa dalam akaun untung rugi, kita dapat untung bersih. Tapi dalam kelab persatuan, untung bersih ni dikenali sebagai lebihan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Manakala rugi bersih dipanggil sebagai kurangan. Kurangan. Ini adalah dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, istilah lain lagi. Okey, dalam PKK equity pemilik, dia tak panggil equity milik, dipanggil sebagai dana terkumpul. ABS masih sama, ABS, AS, LBS, LS semua sama. Cuma dana terkumpul adalah istilah bagi equity pemilik yang sebelum ni kita tahu. Okey, berikutnya ialah modal awal. Okey, modal awal ialah dana terkumpul awal. Ini istilah dia. Kenapa pelajar dia tukar istilah ni modal? Okey, bagi peniaga-peniagaan, biasa mereka memulakan dengan ada modal. Tapi kelab, dia tak ada modal. Dia jana kelab melalui yuran-yuran yang diterima.
dana-dana yang diterima daripada ahli-ahli dia dan dikumpulkan untuk janakan untuk lakukan aktiviti kelab. Okey, kelab. Jadi dia tak panggil modal, dipanggil sebagai dana terkumpul. Dana terkumpul awal untuk modal awal. Okey, dan istilah lain lagi, okey, dia ada guna istilah tertunggak. Dalam topik lain jarang guna istilah tertunggak. Dalam kelab ni ada istilah tertunggak ataupun di perkataan yang sama juga, istilah tertunggak adalah belum terima. Tertunggak ni biasa kadang-kadang dalam soalan-soalan ni digunakan untuk akaun yuran. Yuran. Okey, itu saja istilah dia. Okey, dan cara nak menjawab. Okey, cara nak menjawab ada 5 step. Okey, kalau saya ajar rekod tak lengkap analisis, saya gunakan 4 step je, 4 step. Tapi kalau dalam akaun kelab ni kita ada tambahan 1 yuran. Okey, yuran ni saya anggap pelajar-pelajar soalan suruh buat ke, tak suruh buat ke, pelajar kena buat. So, yuran. Okey, ini special dia. Kalau dekat mana-mana topik, pelajar tak akan jumpa akaun yuran. Tapi hanya dekat akaun kelab dan satuan je pelajar akan jumpa yuran. Kalau bentuk soalan tu, kalau kita tengok, bentuk soalan rekod tak lengkap dengan kelab ni, bentuk soalan dia memang sama. Okey, jadi kita buat. Okey, jadi yang ini cikgu akan terangkan step by step. Untuk video pertama ni, cikgu hanya terangkan tentang pengenalan dulu. Okey, video keduanya cikgu akan nak ikut step lah. Akaun yuran, akaun kawalan dan perdagangan, akaun belanja dan hasil, pendapatan dan pembelanjaan, dan last sekali lagi ialah PKK. Jadi bila pelajar dah mahir, dah tahu tentang akaun yuran ni, jadi pelajar nak buat kerja khusus pun mudah. Okey, itu saja untuk video pengenalan. Cikgu akan terus kepada step yang pertama, akaun yuran dalam video yang berikutnya.